Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna habibana wa sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala ashabi sayyidina Muhammadin wa ala jami'i ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita diberikan lagi kesempatan untuk dapat berada dalam majlis 10 minit bersama Sahih Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu taala anhu. Moga-moga setiap hari yang berlalu itu tidak akan berlalu melainkan kita memperdengarkan atau mempelajari, melainkan kita mempelajari terlebih dahulu ataupun sebarang bicara yang berkait dengan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam pertemuan semalam kita telah meneliti tentang hadis. Kita masih berada di hadis yang ketiga daripada hadis-hadis yang ada dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Mari perjalanan kita panjang lagi untuk kita sampai pada hadis yang terakhir, hadis yang ke-7658 hadis. Memang panjang lagi perjalanan kita, tapi tak apa, tak ada masalah. Kita terus istiqamah setiap hari mempelajari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga semua ini akan menjadi sebab untuk kita diberikan kefahaman, kemantapan dalam keilmuan, dan moga-moga semuanya ini akan menjadi sebab untuk Allah mencintai kita dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kasih kepada kita. Jadi dalam pertemuan yang lepas, semalam maknanya kita telah pun meneliti petikan daripada Sahih Al-Imam Al-Bukhari, iaitu apa yang telah diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata beliau, hatta ja'ahu al-haqqu wa huwa fi ghari Hira'in faja'ahu al-malaku faqala iqra'. قال ما أنا بقارئ. قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ. قلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ. فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم. Itu adalah petikan hadis yang telah kita lihat pada perbahasan semalam. Semalam saya dalam kereta, hari ini pun dalam kereta, membesar dalam kereta atau menua dalam kereta dalam nampaknya. Tapi tak apa, moga-moga menjadi kereta Sahih Al-Imam Al-Bukhari, Allahumma amin. Jadi dalam pertemuan semalam kita telah pun meneliti tentang apakah ataupun apa yang dinyatakan oleh baginda Nabi, iaitu pada kenyataan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipeluk oleh Sayyidina Jibril alaihi salam, dan ketika diminta untuk membaca Iqra, kata Sayyidina Jibril alaihi salam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ma ana biqari, saya bukan orang yang membaca, saya bukan orang yang membaca. Dan semalam kita telah melihat apa hikmah Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada termasuk daripada kumpulan orang yang tidak pandai membaca dan menulis, yang tidak pernah belajar membaca dan tidak pernah belajar menulis, dan apa hikmah dan kesannya kepada Al-Quranul Karim. Hari ini kita nak teliti sikit, iaitu pada kenyataan yang berbunyi ma ana biqari'in. Ma ana biqari', kalimah ma pada petikan Nabi alaihi salatu wasalam, ma ana biqari'. Ma dalam bahasa Arab kadang-kadang boleh memberi erti tidak. Ma ana bi'alimin, contoh, saya bukanlah orang alim. Kalimah ma juga boleh memberi makna apakah. Ma zallazi fi yadika ya Muhammad, contoh, apa yang ada di tangan kamu wahai Muhammad. Maka saya bukan menggunakan kalimah ma dengan erti tidak, tapi saya menggunakan kalimah ma dengan erti apakah. Jadi kalau kita lihat apa yang dihuraikan oleh Al-Imam
Al-Qastallani rahimahullahu azza wa jalla dalam kitab beliau iaitu Irsyadus Sari, Al-Imam Al-Qastallani rahimahullah mendatangkan di sana ada riwayat-riwayat yang lain. Tapi bukan daripada riwayat Imam Al-Bukhari lah. Dalam riwayat Imam Bukhari tidak ada teks tersebut. Tapi dalam kitab-kitab hadis yang lain, ketika menceritakan tentang kisah pertemuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidina Jibril alaihi salam, maka sebahagian kitab hadis mendatangkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada Jibril, kaifa aqra, macam mana saya baca. Dan ada sebagai riwayat menyatakan maza aqra, apa yang saya nak kena baca. Jadi maknanya ada dalam kitab-kitab hadis yang lain, bukanlah semuanya sepakat Nabi menyatakan Nabi qari'in. Dan kita semua sedia maklum dalam meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, tabi'in, tabi'in kadang-kadang meriwayatkan hadis secara makna, iaitu mereka tidaklah mendatangkan lafaz yang betul-betul keluar daripada mulut Nabi, tapi kadang-kadang mereka ketika mendengar kenyataan itu daripada Nabi, sewaktu mereka ingin menyampaikan pula kepada golongan tabi'in, tabi'in, murid-murid mereka lah, maknanya kadang-kadang mereka mendatangkan lafaz yang memang mereka dengar daripada Nabi. Kadang-kadang mereka tidak mendatangkan lafaz yang mereka dengar daripada Nabi sebab mereka dah terlupa secara tepat lafaznya, tetapi mereka mendatangkan lafaz lain tetapi mempunyai makna yang sama dengan lafaz yang mereka dengar daripada baginda Nabi SAW. Ini dipanggil sebagai riwayatul hadis bil makna, meriwayatkan hadis secara makna, bukan secara lafaz. Jadi bila kita tengok pelbagai riwayat yang lain, ada riwayat yang menyatakan Nabi bertanya kepada Sayyidina Jibril, maza aqra, apa yang saya akan baca. Nabi bila diminta oleh Sayyidina Jibril iqra, Nabi tanya balik, saya nak baca yang mana satu? Apa benda yang saya nak baca? Bukan Nabi menyatakan saya bukan orang yang pandai membaca. Maknanya ada pelbagai riwayat yang lain. Ada riwayat maza aqra, dan menurut guru saya Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi Al-Hasani, kepelbagaian riwayat ini sebenarnya menunjukkan bahawa sebenarnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta oleh Sayyidina Jibril untuk membaca, maka pada peringkat awal Nabi mengatakan Nabi qari, saya bukanlah orang yang pandai membaca. Tetapi setelah dipeluk kali kedua dan dilepaskan oleh Sayyidina Jibril, dan Sayyidina Jibril mengulangi permintaan yang sama, iaitu iqra, sila baca, maka Nabi mula bertanya kepada Sayyidina Jibril, ayat mana yang kamu nak suruh saya baca? Ini di antara kefahaman yang mungkin jarang-jarang kita dengar, tetapi sering disebut oleh guru kami Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi Al-Hasani. Dan sebagai satu tambahan maklumat kepada tuan-tuan yang rahmati Allah, mungkin ini kali pertama tuan-tuan mendengarnya. Jadi kata guru kami, guru hadis kami Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi Al-Hasani, beliau dan juga ada beberapa para ulama yang lain berpendapat bahawa sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah pun menerima keseluruhan isi kandung Al-Quranul Karim semenjak daripada alam roh lagi. Bermaksud baginda Nabi sudah menerima 30 juzuk Al-Quranul Karim sewaktu baginda berada di alam roh, iaitu sebelum daripada Nabi dilahirkan lagi. Sewaktu di alam roh, Rasulullah pernah menerima wahyu daripada Allah Azza wa Jalla, iaitu 30 juzuk Al-Quran itu sudah diterima oleh baginda Nabi alaihi salatu wasallam. Ini mungkin jarang kita dengar. Dan menurut guru saya Fadilatul Syekh Yusri, antara dalil, walaupun tidaklah dalil ini menunjukkan makna yang pasti, tetapi dia memberikan satu isyarat bahawa apa yang dinyatakan ataupun yang difahami sebagian para ulama bahawa Nabi pernah menerima wahyu sebelum daripada Nabi dilahirkan, ada sandarannya, iaitu apanya? Antaranya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, mata wajabat lakan nubuwah, bilakah kenabian sudah pun diberikan kepada anda, bilakah kenabian itu sudah turun kepada anda, sudah jatuh kepada anda, bilakah anda sudah ditabalkan sebagai nabi? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa adamu bainar ruhi wal jasad, saya sudah pun menjadi nabi ketika Nabi Adam masih lagi di antara roh dan jasad. Maksudnya belum lagi selesai
proses penciptaan Nabi Adam masih belum lagi menjadi makhluk yang bernyawa, masih dalam penciptaan, ketika itu Rasulullah sudah pun menjadi seorang Nabi. Lalu kata guru kami Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi Al-Hasani, syarat seseorang menjadi Nabi adalah apabila dia menerima wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Apabila seseorang sudah menerima wahyu, seorang lelaki sudah menerima wahyu daripada Allah, barulah dia ketika itu menjadi seorang Nabi. Makanya kata Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi guru kami, apabila Rasulullah menyatakan wa adamu bayyana ruhi wal jasad, saya sudah menjadi Nabi ketika Nabi Adam masih lagi di antara ruh dan jasad. Artinya Rasulullah sebelum daripada Nabi Adam diciptakan, Rasulullah sudah pun menerima wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Dan dikuatkan lagi dengan satu firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa innaka latulaqqal qur'ana min ladun hakimin alim. Sesungguhnya anda benar-benar telah menerima Al-Quran daripada Tuhan yang maha bijaksana dan maha mengetahui. Wa innaka latulaqqal Quran min ladun hakimin alim. Jadi dalam ayat ini ditegaskan anda benar-benar sungguh-sungguh telah menerima Al-Quran daripada Tuhan yang maha bijaksana dan maha mengetahui. Lalu kata guru saya Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, ayat ini tidak pula menyatakan bahawa Nabi menerima wahyu melalui perantaraan Sayyidina Jibril. Maka ia menunjukkan bahawa dulu satu ketika Nabi pernah menerima langsung Al-Quran daripada Allah Azza wa Jalla tanpa perantaraan Sayyidina Jibril. Dan kata guru saya lagi Fadilatul Syekh Yusri, antara ayat-ayat Al-Quran yang bila kita membacanya secara dalam boleh difahami akan kenyataan yang sedang kita bincangkan ini adalah surah Ar-Rahman. Allah Ta'ala berfirman, Ar-Rahman 'allamal Quran khalaqal insan 'allamahul bayan. Tuhan yang maha merahmati, dia telah Ar-Rahman 'allamal Quran. Tuhan ini telah pun mengajarkan Al-Quran. Khalaqal insan, Tuhan ini telah pun menciptakan manusia. 'Allamahul bayan, Tuhan ini telah pun mengajar kepada manusia tersebut akan huraian, akan penerangan. Maka kata guru saya Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, ayat ini ingin menyatakan tentang cerita baginda Nabi SAW pernah diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla Al-Quran, iaitu ketika mana Allah menyatakan Ar-Rahman, Tuhan yang maha merahmati. Ar-Rahman 'allamal Quran, dialah Tuhan yang telah mengajarkan Al-Quran. Baru selepas itu disebut dialah Tuhan yang telah menciptakan manusia, iaitu merujuk kepada Nabi Muhammad SAW. Dan setelah Nabi Muhammad diciptakan sebagai seorang manusia yang berjasad, yang mempunyai roh, maka Allah mengajarkan pula Al-Quran kepada baginda Nabi Muhammad yang sudah mempunyai jasad dan roh. Tetapi sebelum itu disebut Allah telah mengajarkan Al-Quran. Allah mengajarkan Quran kepada siapa? Sedangkan Nabi belum lagi diciptakan dalam bentuk roh dan jasad secara bergabung. Maka menurut guru kami Fadilatul Syekh Yusri, ayat ini ingin menyatakan bahawa Allah sudah mengajarkan Nabi Muhammad, Allah sudah mengajarkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sewaktu Nabi Muhammad masih dalam bentuk roh. Dan kita semua sedia maklum, roh kita lebih awal daripada jasad kita. Dan apabila roh itu dipadankan dengan jasad, ketika sampai waktunya, maka Allah mula mengajarkan Al-Quran kepada baginda Nabi SAW. Jadi dengan merujuk kembali kepada kisah kita, iaitu pada perbahasan ma'ana biqari'in, sebahagian para ulama memahami ma'ana biqari' di sini bermaksud apakah yang saya akan bacakan. Maknanya, kata guru kami Fadilatul Syekh Yusri, pada pelukan kali pertama Nabi Muhammad menyatakan ma'ana biqari', saya bukan orang yang pandai membaca. Kerana Nabi Muhammad apabila roh berpadan dengan jasad, baginda sudah terlupa akan apa yang pernah baginda terima di alam roh terdahulu, iaitu 30 juzuk Al-Quran. Maka apabila dipeluk kali kedua dan berlaku pergeseran antara tubuh Nabi dengan jasad seorang malaikat, yang mana malaikat ini adalah roh, maka ketika itu kesan daripada sentuhan tersebut telah
mengingatkan baginda Nabi apa yang pernah berlaku kepada baginda Nabi sewaktu baginda di alam roh. Maka ketika itu Nabi mula bertanya kepada Sayyidina Jibril, "Madza aqra?" Ayat yang mana yang kamu inginkan saya membaca? Ini adalah satu kefahaman yang mungkin tuan-tuan jarang mendengarnya, dan ia bukan juga kefahaman seluruh para ulama, tetapi ada di kalangan para ulama kita, ulama dulu dan juga ulama yang sekarang, yang sebahagian mereka berpendapat bahawa sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dipeluk oleh Sayyidina Jibril sudah mula mengingati kembali ayat-ayat yang pernah diturunkan kepada baginda sewaktu baginda di alam roh satu ketika dahulu. Jazakumullahu khairal jaza. InsyaAllah besok kita akan teliti lagi tentang peristiwa penurunan 5 ayat pertama daripada surah Al-Alaq, iaitu bicara yang begitu panjang, yang begitu menarik, yang berkait dengan hadis yang ketiga daripada Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Saya mohon maaf agak-agak panjang kita pada hari ini. Moga-moga dalam rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairal jaza. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.